Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB yang akan berlangsung bermula 29 Februari hingga 2 Mac akan membuka satu lembaran yang baru, terutamanya dalam kita nak menentukan hala tuju dan juga apa bentuk pencapaian yang ingin dicapai menerusi KEB ini. Kerana kalau kita perhatikan sejak pertama kali diadakan pada tahun 1965, banyak perubahan dan juga ada pasang surut naiknya kalau kita bercakap soal KEB ini. Jadi untuk kita meneliti dan juga memahami apa peranan KEB serta apa pencapaian, mungkin ada KPI yang akan diletakkan menerusi KEB 2024 ini, bersama dengan saya 3 tetamu di studio. Di sebelah kanan saya Amin Aznizan, pengarah urusan kumpulan SOCC Holdings dan Berhad, dan di tengah Datuk Dr. Ashraf Wajdi yang merupakan pengerusi MARA, dan di hujung sekali rakan lama bersiaran saya Ibrahim Sani yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju. Terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu. Dalam kita nak membuka perbincangan kita pada hari ini, saya nak mulakan dengan Dr. Ashraf terlebih dahulu. Mungkin apa KEB 2024 ini, mungkin apa lainnya, dan juga kerana kalau kita lihat beberapa siri terakhir sebelum ini mungkin agak suram sedikit jika nak dibandingkan pada awal penubuhan KEB terlebih sebelum ini. Mungkin apa 2024 ini, mungkin apa fokus dan mungkin hala tujunya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kongres Ekonomi Bumi Putra seperti mana yang disebutkan bermula pada tahun 1965. Ya. Di situ lahir pelbagai institusi penting orang Melayu seperti MARA sendiri. Dan kita dapat lihat selepas daripada itu, yang betul-betul di bawah kerajaannya ada 4 ataupun 5. Dan tidak ada satu kesinambungan dan keterjalinan antara satu KEB dengan satu KEB yang lain. Dan sebenarnya dalam rekod kita pun ada yang sebut ini KEB yang ke-9, ada yang KEB yang ke-8. Bermakna seolah-olah agenda Bumi Putra ini seperti suam-suam kuku begitu. Ya, walaupun ia merupakan satu perkara yang kita tak boleh melihatnya secara terpisah daripada agenda nasional, kerana bila kita bercakap soal Bumi Putra itu, dia adalah sebahagian daripada majoriti rakyat yang sekarang ini kalau ikut populasinya 70.1% adalah Bumi Putra. Jadi kalau kita bercakap soal agenda Bumi Putra seperti mana perkara 153 itu, dia adalah menyentuh soal agenda rakyat Malaysia secara menyeluruhnya. Sebab itulah dalam kita merangka Kongres Ekonomi Bumi Putra kali ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempertanggungjawabkan timbalan Perdana Menteri itu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku pengurusi bersama dengan saudara Rafizi, dan MARA dan Kementerian Ekonomi menjadi sekretariatnya. Dengan harapan maknanya selepas daripada ini MARA dan juga Kementerian Ekonomi dah yang akan jadi sekretariat tetapnya. Bukan apa, supaya kita dapat pertama meletakkan hala tuju baru berkenaan dengan agenda Bumi Putra. Yang kedua, apakah dasar-dasar yang menyentuh soal Bumi Putra ini dalam konteks keterangkuman, inklusiviti dalam realiti masyarakat majmuk hari ini. Dan yang ketiga, mendepani zaman mendatang yang memerlukan kita menerokai bukan saja sektor dan industri baru, tetapi juga kita harus merencanakan apa juga dasar polisi plan tindakan yang lebih bersifat realistik, yang boleh diukur dan dinilai, bukan setiap kali KEB tetapi setiap tahun contohnya. Dan ini memerlukan sekretariat tetap itu sendiri. Tadi pun kita ada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Bumi Putra, Majlis Ekonomi Bumi Putra yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya sendiri sebutkan tadi dalam mesyuarat, setiap kali berlakunya KEB, kita selalu memikirkan apa institusi, agensi, unit, badan baru yang kita tubuhkan bagi melaksanakan agenda. Saya katakan untuk kali ini kita kena ubah paradigma itu. Yang kita harus lihat apakah keberkesanan agenda-agenda terdahulu, dan kita perkasakan saja institusi yang ada. Contohnya MARA. Setiap tahun kerajaan belanjakan bukan sedikit. Tahun ini saja 4 bilion. Yang mana MARA itu adalah institusi Bumi Putra yang terbesar dan lahir daripada KEB. Dan
MARA ni uniknya bukan dia bersifat open post, dia close service. Maknanya mereka yang berada di MARA itu akan berada di situ sehinggalah pencen contohnya. Yang bertukar hanya pengungsi je. Tetapi yang paling penting kita perlukan agensi atau institusi yang boleh memastikan agenda Bumiputera ini dinilai, diukur dan dilihat keberkesanan dan impaknya kepada masyarakat dan juga negara. Ya, itu saya rasa yang cukup penting untuk meneliti dari segi penilaian impak itu, kerana saya perlu bersetuju kerana kita dalam beberapa dasar ataupun polisi, tidak kira dalam konteks Bumiputera ataupun tidak, seringkali kita bermasalah dengan dari segi pelaksanaan dan juga penilaian impaknya itu. Maksudnya apa selepas itu, apa kesannya, siapa yang menerima manfaat itu. Bercakap soal manfaat dan juga melihat menuju ke hadapan KEB ini, Ibrahim Sani, mungkin Yayasan Peneraju difahamkan 65,000 bakat Bumiputera telah pun dilahirkan dari Yayasan Peneraju ini. Menerusi KEB, apa mungkin fokus dan juga apa yang diharapkan oleh Yayasan Peneraju menerusi KEB ini? Jadi apa yang disebutkan oleh Dr. Ashraf tadi memang betul. Terdapat pelbagai institusi Bumiputera yang telah pun diwujudkan sejak KEB pertama hinggalah KEB sekarang. Dan dari itu kita dapat lihat pelbagai agensi dilahirkan, ditubuhkan. Tak kisahlah sama ada MARA ataupun InScan kepada Yayasan Peneraju, Teraju, Equinas, PUNB, MyPac, InScan dan sebagainya. Memang banyak. Felda, Risda. Memang agensinya terlalu banyak. Dan disebabkan itu, ada pandangan bahawa konsolidasi terhadap agensi Bumiputera perlu ditumpukan kepada sebuah badan. Dan itu mungkin dari segi penentuan dasar agak logik untuk buat demikian. Tapi macam saudara Haris sebutkan tadi, ia juga memberikan penekanan khusus tentang implementasi dari segi gerak kerja, bagaimana kita boleh little bit more attentive towards the market requirements dan sebagainya. Dan dari situ macam kita sebutkan tadi 65,000, tahun ini melebihi 70,000. Tujuan kita adalah untuk menentukan bukan sahaja dari penyusunan semula bakat-bakat Bumiputera terhadap keperluan pasaran, tetapi hala tuju dan juga roadmap untuk Yayasan Peneraju bagi tahun 2024 hingga ke 2030 akhir kepada RMK 13 adalah tentang bagaimana Yayasan Peneraju boleh membantu Kementerian Ekonomi melalui dua agensi di bawahnya, Teraju dan juga Equinas, dalam membentuk nilai murni dari segi pembikinan bakat Bumiputera. That's the most important thing. Talent development, bukan sahaja human and capital development. Dan dari situ kita dapat tahu bahawa terdapat pelbagai lagi jawatan-jawatan yang kosong yang perlu diisi, bukan sahaja oleh bakat Bumiputera tapi bakat Malaysia secara amnya. Tak kisahlah dari segi profesional, iaitu chartered accountants, chartered financial analysts, chartered internal auditors dan sebagainya, hinggalah ke data scientist, cyber security experts dan sebagainya. Dan dari situ kita dapat tengok yang 70,000 yang kita hasilkan, mereka terdiri daripada pemimpin-pemimpin di dalam syarikat-syarikat besar maupun kecil. Mereka juga terdiri daripada golongan pekerja, middle managers dalam the big four agencies contohnya. Ataupun dari segi skills dan TVET, mereka membentuk tenaga kerja yang sangat besar di Kulim High Tech Park sebagai contoh, ataupun di Technology Park yang lainnya di Malaysia. Dan apakah bagaimana kita boleh lahirkan 3 jenis pemimpin, iaitu business leaders, professional leaders dan juga social leaders. Dan disebabkan itu, kita tidak menyanggah ataupun menyangkal konsep consolidation of a single agency untuk tentukan dasar-dasar Bumiputera. Itu mungkin logical, tapi dari segi gerak kerja, nimbleness and quick itu sangat penting. Dan disebabkan itu kita dapat lihat bagaimana kita dapat latih bukan sahaja reskilling dan upskilling Bumiputera yang diperlukan pada hari ini, tetapi how do we plan forward and plan ahead in terms of jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan pada masa depan. Disebabkan itu, kita dapat lihat Yayasan Peneraju boleh membantu dalam membangunkan agenda Bumiputera, sebab kita punya kenyataan permasalahan kita ataupun problem statement kita adalah
penyertaan dan penguasaan ekonomi oleh Bumiputra masih lemah. So Bumiputra forms the largest professional class dekat Malaysia. Bumiputra also forms the largest middle managers in the country. Tapi tak ramai menjadi business leaders, tak ramai menjadi social leaders. Dekat situ kita nak tengok balik macam mana kita boleh susun bakat-bakat Bumiputra untuk mencipta leaders dekat situ. Okey. Saya nak ke Amin sebagai pemain industri. Kalau apabila kita bercakap soal dari segi tadi nak melihat dari segi sama ada kuantiti ataupun kualiti dan juga pada masa sama nak buat penilaian. Kalau saya meletakkan benchmark untuk perusahaan ataupun perniagaan ini, contoh di peringkat mikro dia dapat naik kecil, daripada kecil dia naik ke sederhana. Pandangan Amin melihat aspirasi sebagai pemain industri, apa yang harus diletakkan dalam KEB ini oleh untuk membantu usahawan-usahawan Bumiputra terutama untuk naik lagi taraf perniagaan mereka itu, Amin. Ya. Terima kasih. Saya first of all saya nak luahkan, saya rasa sangat kredil kan dia beside these two giants in Malaysia. Tapi based on my perspective sebagai pemain industri lah, saya rasa sebenarnya I've always been a firm believer of it's always about quality rather than quantity. You know, kalau kita fokus terlalu banyak pada quantity yang tidak berkualiti, kita ada banyak mana pun hasil kita dia tak berguna lah, tak pakai. So I think one of tadi Encik Ibrahim was mentioning pasal orang Bumiputra kita ni ramai dalam kelas middle managers, professionals. So bagi saya sebenarnya kalau kita lihat daripada segi from my point of view lah, what is the focus of KEB ataupun kerajaan selama ini sebelum ini, saya rasa ia berjaya sebab memang fokus and fokus kerajaan dan juga masyarakat Bumiputra kita sentiasa kalau nak apa habis belajar tu, habis SPM nak jadi apa? Nak jadi professionals. You know, so that has always been the focus of our people, orang Bumiputra. So daripada segi itu saya rasa ia berjaya. Tetapi apa yang kita perlu untuk move forward, you know, untuk maju lebih lagi adalah untuk kita mengubah mentaliti atau mindset orang Bumiputra di mana kita jangan setakat nak menjadi profesional saja, tetapi juga move up. So this is across the board ni daripada segi business micro pun. Kenapa nak memperbesarkan business lebih daripada micro ataupun home industry ini supaya untuk orang Bumiputra sebab kan memang mentaliti atau minda orang kita ni dah cukup. Kita cukup redha, kita cukup bersyukur, kita tak nak lebih lagi. Terus siapalah kita nak mengimpikan lebih-lebih lagi. That kind of mentality atau minda yang ada mindset di antara orang Bumiputra. So saya rasa salah satu perkara yang harus kita harus bagi fokus adalah untuk mengubah mindset atau mentality di mana it's okay to want more. No, jangan kita rasa macam tak apalah, aku dah cukup setakat ini, tak perlu lebih lagi. Dan sampai bila kita akan berada di tahap ini? Dr. Ashraf mengangguk-angguk sebab bila dia kata mindset tu, itu salah satu perkara yang kita bincang panjang di peringkat Urustia dan Sekretariat KEB. Mindset ni penting supaya jangan ada pemikiran. Biasanya bila kata agenda Bumiputra, maknanya orang kata kita kena slice bahagian daripada kek itu bagi kepada Bumiputra. Ambil kek tu, ambil daripada orang ataupun kek yang ada tu kita potong-potong, kita bagi lagi. Betul. Kan? Kita harus memikirkan bagaimana nak memperbesarkan lagi kek itu. Kan? Memperbesarkan lagi ekonomi. Dari itu yang memerlukan cara pemikiran, mindset baru perlu ada di kalangan pemain-pemain industri, orang Bumiputra sendiri. Bagaimana kita nak terjun dalam satu-satu industri yang mempunyai kesan gandaan dan multiplier effect yang besar kepada ekonomi juga. Itu satu aspek. Yang kedua, pendekatan kita dari segi mengukur tadi. Kalau dulu kita bercakap soal 30% equity. 30% equity. Daripada dulu lagi ia macam jadi satu mantra. Bahkan kadang-kadang ia bersifat retorik. 30% equity itu apakah dia benar-benar memberi makna yang jelas dan bermakna kepada orang Bumiputra. Kadang-kadang syarikat kita dapat kontrol equity tapi keuntungannya tak seberapa. Kan? Kita membicarakan soal equity, kadang-kadang equity itu tak menggambarkan keuntungan sebenar syarikat tersebut. Jadi ini antara aspek yang kita kena lihat balik. Sebab itulah di peringkat MARA kita melihat bahawa kita bukan saja harus berbangga dengan penyertaan Bumiputra dalam pelbagai sektor. Saya di MARA, kami di majlis kita bincangkan soal 3P. Penyertaan, pemilikan dan penguasaan. Dan ini juga yang dibincangkan di dalam pelbagai libat urus. Maknanya
kalau kita nak letakkan kayu ukur nanti, kita bukan saja meletakkan kayu ukur soal penyertaan Bumiputera dalam sektor profesional accountant berapa ramai. Okey, mara kita ada numbers, kita ada 10,289 contohnya yang sudah berada dalam sektor itu, contoh. Tetapi apakah kita cukup sekadar berpuas hati, seperti yang kata Amir tadi, dengan hanya menjadi pekerja kepada Big Four contohnya, kan? Kita kena pergi kepada satu langkah lagi, iaitu P yang kedua, pemilikan. Sejauh mana mereka mampu untuk mewujudkan firma-firma mereka sendiri dan akhirnya mereka berpartisipasi dalam pemilikan equity dalam sektor perakaunan saja contohnya. Kan? Dan yang ketiga, kita ukur pula dalam konteks penguasaan. Barulah kita melihat, okey, to what extent, sejauh mana Bumiputera yang berpartisipasi, menyertai dan juga mula masuk dalam konteks perniagaan dalam bidang profesional tadi, benar-benar menguasai. Kalau 10%, 10%. Kalau 20%, 20%. Dan kita boleh ukur lah sejauh mana setiap tahun. Dan ini terkait juga dalam bidang-bidang lain, sektor-sektor lain. Soal perniagaan tadi. Kita tak boleh berpuas hati hanya sekadar kita mula ke perniagaan. Tetapi soal kelestarian, sustainability, soal growth itu juga satu perkara yang penting. Dan ini semua memerlukan perubahan paradigma mindset yang jelas. Supaya kita tak nak Kongres Ekonomi Bumiputera nanti perbincangannya seputar apa kerajaan boleh bagi kepada mereka dari segi grant-grant tambahan. Apakah kek yang perlu dipotong-potong untuk diagih-agihkan kepada orang Bumiputera. Berapakah kontrak lagi yang perlu diberikan oleh GLC kepada Bumiputera. Kalau itulah mentalitinya, kita tak berubah daripada zaman 60-an, 70-an, 80-an sampai sekarang. Jadi inilah paradigma baru yang kita harus lihat supaya bila kita bercakap soal Bumiputera, dia juga bersifat inklusif. Dia memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kerana kita bercakap soal bagaimana ekonomi itu boleh kita kembangkan. Kek itu boleh kita kembangkan. Yang akhirnya memberi manfaat kepada orang lain juga. Benar. Dan disebabkan itu kita dapat lihat Datuk sebagai wakil MARA, saya sebagai wakil Kementerian Ekonomi, kita berbincang tentang isu yang sama dan kenyataan permasalahan kita sama. We know what the problems are. Dan antara perkara yang harus kita elakkan adalah tentang KEB nanti, lagi 2-3 minggu ni, dia akan jadi satu kongres retorik dan kongres penyataan permasalahan yang tak sudah. Kita semua tahu masalah dia dan kita semua tahu the numbers are by the way increasing in terms of the volume of Bumiputera in the country. 70% sekarang, tapi kita unjurkan 10 tahun kemudian dia akan jadi 72% dan jika birth rates stay, dia akan menjadi 3 suku negara ni. So the problems are very real. Kalau kita tak dapat selesaikan isu Bumiputera, kita tak dapat selesaikan isu negara. Dari segi situ, di Kementerian Ekonomi, kita dapat lihat bahawa ada 3 jenis modal yang kita perlu cipta. Dan 3 modal ini bersaling kait sesama sendiri. Pertama adalah modal ekonomi. That's clear cut. That's economic capital. Kemudian ada modal social capital. That social capital tu, sebagai contoh, Mother Teresa. Itu adalah antara ikon social leader in the world yang kita sangat familiar with. Kita tak ada tu dalam dari segi national icon. Mungkin kalau dari segi local icon, state icon ada. But that social capital mungkin perlu diuruskan dan diukur dengan baik. How do we create more Bumiputera social leaders dari segi situ. Dan ketiga adalah human capital. That human capital merangkumi kesemuanya. Sebab kalau kita tak membangunkan mindset Bumiputera dari segi akar umbi, bermula daripada akar umbi hinggalah ketua, it's very impossible for us to do whatever we want to do next. Sebab that defeatist mentality is there, that idea of we have to fight against our neighbours is there. And dan dari situ kita semua kena setuju dan telah pun setuju bahawa the real challenge right now of Bumiputera bukan saja dari segi academic development ataupun professional development, let alone business development. The real fight here is global competitiveness. Kalau kita tak dapat mampu berdaya saing di peringkat global, tak boleh nak buat apa. Jadi it's not about trying to get more of the small pie macam Datuk sebutkan tadi. Can we create more business leaders amongst Bumiputera that tackles global markets? That should be the topic of the day dekat KEB nanti. And dari segi penyertaan saya di pelbagai sesi libat urus yang sedang berlaku di Sabah dan di Sarawak, di mana kita dapat mendengar beberapa pendapat daripada kaum Kadazan, Iban, Bidayuh, Bajau, Suluk dan sebagainya, Melanau. Mereka semua menyatakan perkara yang sama.
we know what the problem is. We need to create more capital. How do we deal with global competitiveness? Dari segi situ, kita dapat lihat ada selera, ada minat untuk tackle the global challenges. Not so much trying to deal with our own little pie yang memang sedia ada pun dah kecil. By the way, saja nak bagi penjelasan bahawa Kongres kali ini menariknya kerana kita pecah kepada 10 kluster tu, ya. dan 10 kluster ini sudah pun selesai. Sesi-sesi libat urus seperti mana yang Saudara Ibrahim sebutkan, dia sampai ke Sabah Sarawak. Dan setiap kluster tu kadang-kadang lebih daripada 7 kali 8 kali sesi libat urus ini seluruh negara. Dan satu lagi yang menarik, perkara yang walaupun namanya Kongres Ekonomi, kita melihat beyond ekonomi, melangkaui aspek ekonomi, termasuk soal reformasi pendidikan dan juga modal insan. Yang ini penting sebab bila kita bercakap soal menjana dan juga merubah minda, mindset tadi. Generasi yang kita harus takut sekarang ni adalah generasi muda-muda yang baru yang tidak ada daya juang yang tinggi. Berada dalam industri 3-4 tahun rasa stres, rasa ni dia keluar. Itu antara yang dikongsikan oleh pemain-pemain industri dan dalam mesyuarat yang dianggoti oleh ketua-ketua ataupun kapten-kapten JLC pun disebut. Dia tengok hari ni anak muda kerja dekat khazanah, kerja dekat Petronas, kerja dekat PNB, semua yang besar-besar. Tapi biasalah bila kita kerja awal-awal dulu, kadang-kadang balik pukul 10-11 malam. Ibrahim dulu start dengan Hong Leong, CIMB. Biasalah. Kita balik tengah malam pukul 11-12. Itu dianggap sebagai satu yang very stressful. Tak sampai 2 tahun, mereka berhenti sebab tak tahan dengan tu. Ini semua, kalau zaman kita dulu, kan, kerja kat Petronas kita rasa bangga. Kerja dekat CIMB kita rasa bangga. Kerja kat Hong Leong kita rasa bangga. PNB, biarlah orang nak buat apa pun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pun. Tidur kat office. Dan ini Saya siap beli baju dekat Sogo tu. Dan yang keduanya ialah mentaliti tadi. Usahawan. Jangan kebergantungan kepada kerajaan. Kalau mengharapkan semuanya nak jadi cikgu, semuanya nak kerja kerajaan. Kita tengok hari ini perubahan negara bila timbul saja kenyataan bahawa kita tak boleh bergantung pada pencen saja. Perlu tukar skim kepada persaraan yang lebih progresif seperti negara-negara lain. Adanya KDBSP dan sebagainya. Kalau mentaliti kita memang mentaliti untuk kerja kerajaan, kita akan marahlah. Tapi tenaga bakat, Datuk, we have to understand yang muda, Gen Z and now Gen Alpha by the way. Mereka lebih peka terhadap keperluan pasaran dunia. Dan disebabkan itu, mereka tidak lihat pasaran Malaysia sebagai sebuah pasaran yang satu-satunya mereka boleh bekerja. Tapi memang betul, dari segi gerak kerja Generation Z dan juga Generation Alpha berlainan. Adakah kita harus meletakkan satu expectations di mana mereka perlu bekerja seperti mana kita bekerja dahulu pada waktu mereka, pada umur mereka? Maksud saya tadi bila kita kata kita nak membina usahawan-usahawan yang berminda global. Isu sekarang ni, apakah mereka generasi ini mempunyai minat untuk terlibat dalam sektor usahawan ini? Kerana hari ini kita juga tahu ramai yang nak kerja mudah, nak kerja gaji lumayan, masuk dalam bidang gig economy. Yang kita pun tahu bahawa gig economy is not something which is permanent and sustainable. Okay? Dan dia tak ada career path. Dan menariknya saya boleh kongsikan salah satu daripada dapatan libat urus daripada sektor pendidikan. Dia kata kita kena tanam elemen keusahawanan ni seawal prasekolah lagi. Kan? Supaya daripada awal lagi kita ada mindset kan. Hidup berdikari, hidup untuk kita macam mana nak cari, mencipta peluang-peluang pekerjaan sendiri, ekonomi dan sebagainya. Satu lagi Datuk saya nak tambah. Penyertaan sesi libat urus ni juga melibatkan mereka yang bukan Bumi Putra juga. And that is something quite interesting juga sebab bukan sahaja dari segi GLICS dan juga GLCs, tapi ada beberapa kenyataan yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang menyatakan bahawa penglibatan bukan Bumi Putra juga diperlukan kerana kalau kita berada di bawah kekun yang sama, mungkin kita tak dapat melihat
perkara ataupun point of view yang berlainan, perspektif yang berlainan. Jadi penglibatan mereka yang bukan Bumiputra dalam Kongres Ekonomi Bumiputra juga dialu-alukan dalam sesi libat urus yang telah pun diadakan sebelum ni. Kalau if you don't mind, bagi saya sangat berminat dengan apa yang Dr. Ashraf bagi tahu tadi. Sebab saya rasa sebenarnya and Encik Ibrahim tadi mention pasal Gen Z and Gen Alpha, itu saya baru dengar lah. Tapi I'm not surprised. But I think in general Gen Z dan Gen Alpha ni sebenarnya memang minda dia ada dia ke arah keusahawanan tu ada. Betul. And minda going towards global business is there. Memang that awareness, that kemahuan, that kehendak tu ada kat sana. Tetapi sesuatu yang saya rasa which is missing, and saya sendiri pun saya sedar bila saya bekerja dengan orang-orang Gen Z and Gen Alpha, nombor satu is diorang ni terlalu glamorize dunia usahawan and dunia global. To them it is something, it is an achievement yang buatkan dia orang rasa macam glamour and it's something to shout about in social media. So mungkin nombor satu disebabkan social media kot. Bila dia tengok yang orang post kat social media itu semua pencapaian, kejayaan, yang itu benda yang pergi ke majlis, shake hands, sign contract, tapi dia tak nampak macam mana usaha-usaha yang diperlukan behind the scene tu. So macam Dato' Ashraf kata tadi, balik pukul 10 malam, 11 malam. In fact bukan pada permulaan kerjaya sahaja. Even sekarang ni pun kita sebagai yang run kadang-kadang tidur dekat office, kadang-kadang kena tidur dekat kilang. Kalau kita ada, macam saya, I'm in F&B. Kalau ada catering pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dah kena ada dekat kitchen dah. So benda macam ni semua yang tak nampak di mata Gen Z dan Gen Alpha, saya rasalah kot. So bila tak nampak, bagi dia orang nak benda tu. Tapi bila dia start menuju ke arah, berjuang ke arah itu, tiba-tiba dia come across all these obstacles and the reality of it, dia tiba-tiba rasa patah semangat. Dan saya rasa sebenarnya menarik apabila kita melihat, kalau bercakap soal social media itu tadi, bagaimana Khairul Aming sebagai contoh, akhirnya dia highlightkan diri dia, background dia apa, graduate sebagai apa, bukan pempengaruh sahaja, tetapi pendidikan itu adalah asas kepada segala-galanya sebelum melihat kepada satu pencapaian akhir itu. Mungkin Amin sedikit lagi melihat kepada, mungkin Amin juga banyak terlibat dengan Sabah Sarawak jika tidak silap saya. Saya tak boleh pinggirkan Sabah dan Sarawak ini kerana kalau kita lihat kepada data, kelompok ataupun daerah yang mempunyai miskin tegar tertinggi, daripada 10, 8 adalah di Sabah dan Sarawak, 2 di Kelantan tak silap saya jika saya amati kembali data tersebut. Mungkin bagaimana Amin melihat bahawa kemajuan itu dan juga pembangunan ekonomi dalam kalangan Bumiputra itu tidak harus dipinggirkan, terutamanya dalam kelompok-kelompok di Sabah dan Sarawak, etnik-etnik yang lain di Sabah dan Sarawak itu, Amin? Saya rasa there's a lot of banyak faktor-faktor yang main peranan dalam hal Sabah Sarawak lah. Saya pada Sarawak, by the way, I'm from Miri. Jadi nombor satu sebenarnya yang banyak dimainkan, yang dipersoalkan ataupun yang banyak bermain di minda-minda orang Sarawak sebenarnya adalah apa itu Bumiputra. Kadang-kadang apabila kerajaan ataupun federal bercakap mengenai Bumiputra itu, dia lebih fokus pada orang Melayu. Padahal di Sarawak ini Bumiputra lebih daripada Melayu. Kita ada orang Iban, orang Bidayu, Kelabit, Lulun Bawang, macam-macam. So nombor satu, daripada segi itu mereka mungkin ada terpinggir sedikit daripada segi classification of Bumiputra. Nombor satu. Nombor dua adalah sebenarnya kalau kita tengok, again goes back to the mentality tadi lah, macam Dr. Ashraf kata, di mana saya rasa orang Sarawak, especially orang Sarawak, kita berada dalam keadaan yang sudah selesa. Kita tak ada walaupun kita mengatakan orang Sarawak ini ramai yang miskin tega, tetapi dia bukan miskin tega sampai kita tak ada rumah, tak boleh makan. So it's yang basic needs itu semua dah ada. Tetapi basic needs itu limited kepada dia self-sufficient lah maksudnya. Jadi daripada segi kewangan tu memang dia miskin, tetapi daripada segi kehidupan dia tak ada kurang. Jadi dalam keadaan itu and ditambah lagi dengan mindset atau minda yang bersyukur. Jadi setakat itu je lah kehidupan dia. Sampai kata macam kalau nak belajar pun, first semester dekat universiti nak belajar untuk exam pun payahnya ini susah, tak boleh nak tidur, I need to burn the midnight oil. Baik balik kampung je, tolong bapak cucuk tanam, dapat makan, settle. Makan dah ada, minum dah ada, rumah ada, apa lagi yang kita nak? Konsep cukup lah. Betul. Sebab tu kongres kali ini, kita memang ada wujudkan, buat pertama kali, kluster khas Sabah dan kluster Sarawak. Dan yang kedua, yang menjadi pemegang taruh dalam kluster tersebut adalah Dewan Perniagaan Dayak sendiri, Dewan Perniagaan Kadazan Dusun contohnya. Mereka adalah sebab mereka lebih tahu apa yang diperlukan oleh mereka. Hati dan jiwa di Sarawak. Sebab betul, saya setuju apa yang Amin kata. Sebab isunya kita kadang-kadang bila kita cakap Bumiputra tu,
fokus kita di Semenanjung yang hanya bercakap dalam ruang lingkup Melayu. Padahal di Sabah Sarawak itu, walaupun mereka ada lebih kurang Bumiputera 20% daripada keseluruhan populasi Malaysia ini. Tetapi mereka memerlukan satu anjakan baru, perkara yang asas yang kita ada di Semenanjung, yang mereka tak ada contohnya. Ini perlu diberikan keutamaan. Sebab itulah diharapkan Kongres kali ini dapat menangani dan juga menyantuni aspek-aspek yang mungkin di peringkat kerajaan tertinggal atau terlepas pandang. Kerana akhirnya kita tak boleh mengambil pendekatan top down. Kita kena ambil pendekatan daripada bawah ke atas, mendengar suara rakyat. Sebab itu Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid selalu ungkapkan perkara ini. Ini jangan dilihat sebagai government led initiative. It has to be people led initiative. Maknanya biar rakyat yang, sebab tu dianjurkan supaya libat urus tu melibatkan seberapa banyak. Tadi pun PM komen. Program Kongres nanti kita bagi ruang kepada peniaga-peniaga kecil, wakil daripada persatuan ini untuk bercakap. Jangan hanya daripada pihak kementerian, jangan hanya daripada pihak kaki tangan awam saja bercakap, ataupun kita syok sendiri dengan kita punya dasar yang kita nak laksanakan. Jadi penyaluran program-program pendidikan tambahan, upskilling dan juga reskilling yang dibawa oleh Yayasan Peneraju sejak saya menerajui agensi ini adalah tentang memberikan penekanan yang lebih mendalam terhadap bakat-bakat Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Dan ini adalah sejajar dengan kehendak Kementerian Ekonomi dan juga Menteri Ekonomi sendiri Yang Berhormat Rafizi Ramli dan juga Timbalan Menteri yang daripada Sarawak sendiri, iaitu Puan Hajah Hanifah Haji Taib. Dan dari segi situ kita dapat ada beberapa dapatan daripada sesi libat urus di Sabah dan Sarawak. Antaranya adalah tentang bukan sahaja technical skill ataupun hard skill yang mereka perlukan ataupun inginkan, tetapi juga dari segi program-program pemupukan dan pembangunan ataupun nurture and development program. Dan NDP ini diperlukan oleh bakat-bakat di Bumiputera di Sabah dan Sarawak kerana ia membantu mereka untuk close the gap di antara bagaimana mereka ingin melanjutkan perniagaan mereka ataupun pendidikan mereka dan bagaimana mereka boleh membawa diri kepada pasaran-pasaran antarabangsa dan juga kepada pasaran di Semenanjung, kerana mereka masih melihat pasaran Sarawak, pasaran Sabah dan pasaran Semenanjung sebagai tiga pasaran yang berbeza-beza. Which is sad, but that is the reality. Okey, kemudiannya antara dapatan yang kita dapat dari sesi libat urus di sana adalah tentang tiga perkara yang amat diinginkan, iaitu of course I thought would never thought of this sebenarnya, tapi mereka inginkan program-program incubator, program-program pemula ataupun kickstarter dan juga program-program pemecut ataupun accelerator. They want this. Bukan apa, sebab perkara ini sangat common di Semenanjung, accelerator, kickstarter apa semua. Tetapi di Sabah Sarawak bukan begitu. Itu dari segi bagaimana mereka ingin have that lonjakan sebagai usahawan di sana. Kemudiannya mereka ingin melihat bagaimana advocate sosioekonomi, bukan saja sosioekonomi Bumiputera, tetapi advocate sosioekonomi bagi pelbagai suku-suku di Sabah dan Sarawak dapat diraikan dan mereka dapat dinaikkan sebagai heroes of their own communities sebab they see themselves in the heroes. Buat masa ni tak dapat lagi heroes that they can emulate. Di Semenanjung ramai. Yes. And people like Saudara Amin is one of them sebenarnya. And that's what we want. Right? And that's what they want. Cuma dapatan ini mungkin tidak dapat dikongsikan bersama sekiranya SLU ini ataupun sesi libat urus tidak dilakukan di Sabah Sarawak. Dan begitu pekanya terhadap pembangunan KEB ini, dalam penganjuran KEB ini, dari segi bagaimana Perdana Menteri ingin menyusun semula KEB untuk tahun ini lebih substantif dan bukannya sebagai satu event management untuk raikan Bumiputera. That shouldn't be the way. Ya, macam doktor cakap tadi lah, jangan jadi syok sendirilah. Ya. Konsepnya bukanlah satu program yang syok sendiri.
apabila Ibrahim menyebut berkenaan dengan Kickstart, program Kickstart, Accelerator dan sebagainya, mungkin Amin melihat bahawa moving forward menuju ke hadapan pembangunan usahawan terutama di Sabah dan Sarawak, kerana terutamanya kalau kita cakap soal di Sarawak, IKN Nusantara, ibu negara baru Indonesia yang akan wujud nanti, jika peluang pasaran itu tidak digunakan oleh pemain industri di Sarawak, sudah tentu perniagaan ataupun pembangunan di Sarawak mungkin akan tertinggal jika tak memperoleh ataupun meraih manfaat daripada pembangunan di sana. Betul. Saya rasa I think you're very accurate lah. Memang betul Encik Ibrahim kata apabila kita ada keadaan itu dekat Sarawak, sebab saya rasa infrastruktur untuk membenarkan ataupun to encourage new businesses to be created in Sabah Sarawak, I'm talking about Sarawak lah. Saya rasa memang kurang kalau dibandingkan dengan dekat Semenanjung dekat sini. Sebab contohnya saya ada beberapa kenalan yang mula nak establish syarikat sendiri daripada segi enterprise lah. So nak bezanya kalau dibandingkan kita nak set up enterprise dekat KL ni ataupun dekat Semenanjung ni, it's as simple as going to the website, key in your name, your details apa semua, within 5 minutes you dah dapat dah syarikat enterprise. Tapi dekat Sarawak berbeza. Dekat Sarawak you kena isi borang, you kena pergi office sini, pergi office sana, you kena submit sini, submit seminggu 2 minggu baru dapat. So itu saja dah nampak curang perbezaan di antara infrastruktur yang tersedia di Sarawak dibandingkan dengan Semenanjung dekat sinilah. Itu satu. Nombor dua, kalau daripada segi pendidikan pula, I'm so sorry kalau saya asyik-asyik bercakap mengenai pendidikan, tapi bagi saya as per Dr. Ashraf tadi, pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk membolehkan kita achieve apa yang kita nak dari segi ekonomi. Tanpa pendidikan memang tak dapat nak buat apa. Mindset. Itu belum lagi kita cerita Gen Z tak nak pergi universiti. Exactly. So if we talk about, because saya ada college dekat Kuching, TCS College lah, kita dah pernah berborak dulu doktor. So TCS College ni kalau kita nak bandingkan daripada beberapa level lah, nombor satu apabila kita buat roadshow, apabila kita buat recruitment untuk cari student dekat Sabah dengan Sarawak, sebab kita punya fokus adalah untuk masuk ke pedalaman Sabah dan Sarawak. Kita fokus kepada student-student lepasan SPM yang tercicir daripada sistem itulah. So kita ambil student yang dulu MQA allow 3 kredit, sekarang ni MQA naikkan to 5 kredit minimum. So kalau kita tengok 3 kredit ataupun 5 kredit sekarang ini di pedalaman Sabah Sarawak, 5 kredit itu adalah antara kita kata cream of the crop of the students dekat pedalaman. Kalau kita bandingkan dengan student yang dekat bandar, dekat KL, dekat Johor Bahru, dekat Penang, 5 kredit ini adalah orang yang dah tercicir dan dah tak pakai lagi dah. So itu adalah dah nampak perbezaan kualiti di antara student di Sabah Sarawak, pedalaman Sabah Sarawak dengan student di Semenanjung ataupun student di bandar-bandar. So, untuk menyalurkan program-program seperti ini di pedalaman Sarawak, dia ada anjakan paradigma yang sangat jelas ataupun ketara yang kita harus tangani. Mukah merupakan satu tempat yang memang considered bandar kecil tapi masih lagi di pedalaman. Kalau nak mendapatkan pelanjutan pelajaran di Kuching, psikologi dia adalah seumpama seorang pelajar di Kanga ingin melanjutkan pelajaran di Johor Bahru. Distance lebih kurang sama. This is how dramatic geography is untuk Sarawak. Di Sarawak, betul. Itu is very very true. And kadang-kadang dia kata daripada pergi Kuching baik pergi KL. Sama je. You know, and kita dah kat KL, baik kita pergi overseas. Adalah So itu that geography in Sarawak ni sangat-sangat and dia bukan semudah Kanga pergi ke Johor Bahru. Kalau dekat Mukah pergi ke Kuching, you know, the logistik dengan boat dengan lagi. Betul, exactly. Yeah. So ini adalah challenges yang dihadapi oleh kita dekat Sarawak lah. Saya tak boleh nak set anything, but it's saya just the setuju situation. kata Amin, maknanya apa juga usaha intervensi yang kita nak buat. Kita tak boleh samakan suasana di Sarawak dengan Semenanjung. Sebab suasana dah berbeza. Maknanya kalau contohnya MQA nak menilai kemasukan ataupun satu minimum qualification. Kita tak boleh samakan. Sebab tu di peringkat MARA pun macam contoh MRSM. Bagi Sabah Sarawak kita maknanya kita bukan saja alhamdulillah kita ada MRSM di sana, tetapi juga kita tak boleh terlalu rigid dengan standard yang sama. Bukan bermaksud kita lower the standard sampaikan tak ada kualiti, tidak. Tetapi kita kena mengambil kira. Sebab apa-apa pun macam MARA, apabila ia dilahirkan dengan satu falsafah, memberi peluang kedua dan memberi peluang kepada mereka yang tidak mempunyai ruang kerana padang itu tidak sama rata, contohnya. Saya tengok Tan Sri Wahid selalu sebut bila saya Universiti UPTM menganugerah dia sebagai doktor kehormat.
dia kata kalau nak dibandingkan, kalau saya ini sebagai anak luar bandar waktu itu, tak boleh masuk MRSM sebab saya dapat C dalam English. Dalam English. Tetapi MARA memberi peluang itu. Dia buatkan standard, okey, untuk MRSM bagi luar bandar C pun boleh masuk. Tetapi bila dia masuk dalam sistem MRSM, sistem MRSM tu memberikan dia sehinggakan dia mencapai A dalam SPM dan dia dapat keluar negara dengan tajaan dan pembiayaan MARA. So begitulah keadaannya dan saya amat I subscribe to this kind of philosophy. Maknanya institusi yang kita ada, baik MARA ke Yayasan Peneraju, kan, intervensi-intervensi yang kita buat ini tak boleh kita lihat dalam satu ukuran yang sama bagi semua tempat. One size does not fits all. Sebab itu dalam konteks Sarawak dan Sabah, kita harus mengambil kira aspek-aspek ini supaya targeted yang termasuk dan juga spesifik. dalam konteks usahawan. Pembangunan usahawan di sana juga mesti adanya program-program intervensi yang berbeza. Cabarannya juga berbeza. Ya, sebab itulah saya lebih suka untuk kita mengambil pendekatan kita pergi kepada mereka berbanding dengan mereka datang kepada kita. Kan? Kita memperluaskan institusi kita dengan pelbagai program-program yang tadi Saudara Ibrahim sebutkan, upskilling, reskilling, tetapi melihat realiti apa yang kerajaan negeri Sarawak juga meletakkan fokus dan saya sebenarnya masa saya pergi lawat dekat Lahad Datu dan juga Sempurna dan juga KK baru-baru ni bulan lepas, bakat-bakat yang kami latih semula termasuk dalam kreatif industri melalui satu badan yang dinamakan SINIC, di mana kita latih mereka untuk menjadi digital animators dan sebagainya. Apabila ditanya apakah peluang pekerjaan yang wujud di Sabah, mereka kata hampir tiada. Dan walaupun mereka dilatih di Sabah, there is a high likelihood mereka akan berhijrah ke Semenanjung ataupun ke luar negara. Itu antara satu isu yang saya masih lagi tak dapat lihat macam mana nak selesaikan. Sebab especially untuk industri yang baru seperti, is it even new? Tapi kreatif industri di Sabah mungkin tak ada majikan. Jadi kita latih macam mana pun, kalau tak ada industri, they will leave. Sama juga di Sarawak. We train chargeman, boilerman, kesemuanya. They leave to Kulim, Johor Bahru, Pasir Gudang. Sebab tu mentaliti kita kena ubah. Maknanya dari segi dasar kerajaan juga. Tak boleh hanya melihat soal pembangunan ini ke arah ke bandar. Kita kena melihat soal mobilisasi sosial itu, kan? Jangan hanya melihat soal pergi ke bandar. Bukan saja bandar, tetapi juga di luar bandar ini. Maknanya kita mengenal pasti apakah potensi-potensi di setiap tempat ini. Kan? Macam contohnya kalau di kawasan di Greek contohnya. Kalau kawasannya adalah dengan hutan simpannya, dengan pelancongannya, ekosistemnya yang masih lagi, kalau pergi sana udaranya masih lagi nyaman dan sebagainya. Kenapa kita perlu membawa industri perkilangan contohnya? Tetapi kita gali dan garapkan potensi yang ada di kawasan tersebut. Yang saya kira ke sana. Dan akhirnya kalau kita nak latih pun dengan apa juga kemahiran yang relevan dengan industri yang relevan dengan suasana ekosistem di situ. Yang itu yang perlukan mindset tadi yang kita maksudkan sebagai adalah antara satu perkara yang ataupun dapatan yang kita dapat melalui program teraju yang dilaksanakan baru-baru ini 2 minggu lepas adalah tentang bagaimana kita boleh mencipta nilai ekonomi yang boleh diukur, mencari pengganda di antara bakat-bakat yang ada di lokaliti yang wujud, bukan saja di Sabah Sarawak tetapi pelbagai lokaliti, bukan saja di bandar, dan bagaimana kita boleh meningkatkan mobiliti kebolehpasaran mereka untuk address the needs of the future, bukan saja needs of today. Dan diharapkan untuk KEB kali ini kita dapat lihat bagaimana kita boleh bukan saja melihat kayu ukur. By the way, sebelum saya lupa Datuk, 30% equity itu belum lagi kita sembang pasal nominees, di mana atas kertas ya betul 30%, tapi sebenarnya di belakang tabir lain jadinya. Jadi bagaimana kita boleh mencipta kayu ukur nilai ekonomi yang substantif and realistic. Bukan 30% equity sahaja. Dan perkara ini sangat penting sebab bila kita tengok anjakan pivot Yayasan Peneraju daripada menjadi pencipta kekayaan kepada pencipta nilai,
daripada wealth creators to value creators. Kita kalau nak tengok wealth creators, nilai ukur dia sangat jelas. Gaji, peningkatan employment status dan sebagainya. Tapi bila kita nak kata bagaimana kita nak ukur pencipta nilai, value creators, what are the matrices? Sebenarnya saya pun tak tahu macam mana nak ukur a value creator of a Bumiputra talent. Dan dari segi situ kita pun dah dapat tahu ada isu di antara bagaimana kita nak letak kayu ukur, tetapi bila subjektif, kalau kita lihat satu bakat ini, kita tahu this guy or this lady is very impressive ataupun very remarkable. Kenapa dia remarkable? Tiba-tiba keluar dia punya CV. Dia remarkable sebab gini. Tapi kalau kita cakap sebagai, let's make it a national agenda that this is the kayu ukur, mungkin dia tak fit untuk particular thing. Just because you're not a business person ataupun you're not a professional leader doesn't mean you have no value. In fact, the other way around. You have so much high value towards the community. So that's why kita dah henti, Yayasan Peneraju dah henti mencipta bakat-bakat untuk businesses per se. But it has to be more of community and human development per se. That way kita boleh widen our scope of bukan saja ekonomi tetapi semuanya. Betul, saya setuju. Maknanya kita tak boleh hanya melihat dalam konteks melahirkan profesional. Sebab itu dasar pendidikan kita pun sedang melihat dalam konteks dasar TVET. Tahun ini insya-Allah kita, sebab TPM 1 adalah pengurusi Majlis TVET negara. Kita akan melancarkan dasar TVET negara buat pertama kali dalam negara kita. Kita benchmark kepada negara-negara maju. Contohnya Jerman. Dia ada dua aliran yang setara. Kan? Satu aliran macam SPM kita lah. Satu lagi yang bersifat kemahiran vocational. Kalau kita tengok hari ini, kita duk latih orang dalam TVET dan vocational. Masuk dalam bidang judgement, masuk dalam welding, creative design dan sebagainya. Bila nak cari kerja, banyak syarikat-syarikat walaupun mereka bukan kerajaan pun, mereka masih minimum requirement SPM. Apa kaitan SPM dengan creative design? Apa contohnya? Jadi ini kan terkait dengan soal dasar utama negara. Dan kalau kita melihat masa akan datang dengan industri-industri dan sektor-sektor baru akan datang. Kita bercakap soal AI, IR 4.0, IoT, renewable energy. Kita cakap hari ini EV, kereta EV. China dah bercakap soal REV, renewable energy based vehicle contohnya. Jadi ini semua memerlukan intervensi-intervensi dari segi dasar dan juga dari segi tindakan. Maknanya inilah yang kita nak mempersiapkan anak-anak muda generasi alfa tadi dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada zaman dia, pada masa yang sama mentality, nilai. Saya suka bila tadi sebut pasal Khairul Aming. Dia memberikan satu nilai. Kan? Maknanya dia bukan hanya menunjukkan bahawa nak jadi kaya, kan? You jadi pempengaruh, live TikTok, terus. Tetapi dia membawa nilai kekeluargaan, dia membawa nilai pendidikan, dia membawa nilai keagamaan. Maknanya orang tengok dia ini sebagai satu role model yang baik. Kita kena lebih ramai lagi seperti yang tadi disebutkan sebagai hero-hero tadi. Ya, sebab akhirnya generasi akan mudah untuk melihat siapa yang boleh menjadi role model dia. Kan? Dan itu pun tabiat manusia pun. Tuhan sebut mau'izah hasanah dalam Quran itu kan. Pengajaran yang baik. Pengajar. Sebab tu dah kalau kita tengok segi sejarah pun Islam tak berkembang dengan bercakap. Islam berkembang dengan role model. So role model ini yang kita perlu perbanyakkan. Kita ada berbaki lebih kurang dalam 5-6 minit perbincangan kita ini. Akhirnya pengharapan yang diletakkan, saya nak ke setiap panel kita. Mungkin Amin terlebih dahulu, pengharapan pasca KEB ini, apa yang Amin letakkan, pengharapan Amin, terutama kalau kita cakap dari segi pelaksanaan dan juga pembangunan dan juga mungkin dalam konteks Sabah dan juga Sarawak, Amin? Saya harap dalam KEB ini kita dapat lebih menitik beratkan pendidikan lah. Sebab bagi saya pendidikan itu adalah that's the basis of everything. Kalau kita nak address terus ekonomi tanpa kita address pendidikan itu, dan kita cuma address the surface of it. Dan the actual structure, the actual benda tu kita tak address. So kalau kita macam tu, kita apa yang kita achieve tu very superficial. Dan saya sangat-sangat setuju dengan apa yang Dr. Ashraf cakap tadi, di mana kalau kita nak menangani ataupun address the issues dekat Sabah dan Sarawak, Sarawak specifically for me, kita harus lihat apa yang ada localization of keperluan di sana. Kita tak boleh nak pukul sama rata semua sama, it's different. Just kalau if you don't mind, kalau just for me sharing sikit lah, sebab saya we have a safety training company SMTC, and pada suatu ketika dahulu at the peak of our period, our business before sebelum COVID tu, we were training about 25 to 30% of semua orang yang pergi offshore in the offshore oil and gas industry in the world.
Ini bermakna, and all our trainers, pada masa itu kita ada 60 ke 70 trainer, semua dia orang adalah daripada Sarawak. And none of them are university graduates. Tetapi ini adalah daripada bimbingan, TVET lah, in a way is TVET. And kita own program, learning development program, di mana kita train dia orang untuk asah bakat yang ada untuk mengajar orang lain. Jadi daripada segi itu, bagi saya lihat, it's not impossible. Ini bukan angan-angan yang tak dapat kita capai kalau kita katakan kita nak Bumiputera kita maju di pentas dunia. Because it's already been done. In the oil and gas industry, orang Sarawak lah yang leading the way in terms of safety. So kalau kita dah dibuat daripada segi that small portion, kenapa benda-benda yang kita tak boleh nak buat? So it is very, very achievable. Dr. Ashraf? Saya cuma mengharapkan supaya kita apa juga plan yang kita nak laksanakan nanti ataupun nak cadangkan, biarlah bersifat realistik dan dia tidak hanya retorika. Kita sekarang ni bila cakap agenda Bumiputera ni kadang-kadang dia jadi retorika politik pun ada, retorika sentimen dan sebagainya yang akhirnya unnecessary ataupun tidak perlu kita memwujudkan polemik di dalam masyarakat kita. Kita pecah-pecahkan, segmentizekan masyarakat kita kepada pelbagai kelompok. Yang paling penting ialah kita kena jelas bahawa apa yang kita buat ini adalah untuk keseluruhan negara dan bagaimana saya ulang balik tadi kita nak melebarkan lagi ataupun nak memperbesarkan lagi keknya, bukan hanya nak pecah-pecahkan kek yang sedia ada, ambil dan bagi ada, dan kita tanya apa untuk aku. Kan? Akhirnya itu yang akan jadi terus berpolemik dengan 30%, 25% yang takkan tercapai kerana nilai yang paling penting sekali, pemupukan nilai ini yang saya setuju dia terkait dengan soal pendidikan, mindset yang kita sebutkan yang kita harus bina daripada sekarang. Tak banyak perbezaan pendapat daripada saudara Amin dan juga Datuk Ashraf kerana saya sangat optimistik Kongres Ekonomi Bumiputera pada kali ini dapat melihat pelbagai pendekatan dari segi dasar dan juga tindakan dalam satu objektif yang sangat jelas, iaitu peningkatan sebuah kelas pencipta nilai di kalangan Bumiputera. To raise a value creator system amongst Bumiputeras. Kerana problem statement kita tahu, iaitu penyertaan dan penguasaan ekonomi masih rendah. Walaupun strangely enough kita merupakan the biggest professional class, the biggest wage earners, tapi kita masih lagi belum cross that anjakan paradigma untuk menjadi pencipta nilai. Tapi pelbagai discussion dah berlaku di peringkat SLU dan ramai yang saya lihat kesemuanya setuju. Ini masalahnya, mungkin pendekatan dari segi dasar dan juga approach mungkin berbeza, tapi as long as we agree what the problem is, that's a good start. Dan disebabkan itu saya sangat optimistik KEB kali ini merupakan satu KEB yang lebih substantif, bukannya KEB yang berbentuk lebih kepada retorik. Jadi jangan lupa 29 hari bulan Februari, 1 dan juga 2 Mac. 2 Mac. Ya. Dan sudah tentu menerusi 10 kluster ada pelbagai sebenarnya selain yang memfokuskan Sabah dan juga Sarawak, ada beberapa kluster-kluster yang lain, reformasi pendidikan ada, TVET juga ada, dari segi pengukuhan industri halal itu juga banyak juga peluang dan juga yang boleh diteroka dari dan segi MARA industri akan halal. mengadakan 24 hari bulan seminggu sebelum Kongres Ekonomi Bumiputera itu adalah simposium pemanas kepada Kongres Ekonomi Bumiputera. Kickstart kepada kira program kickstart. Jadi kita memang mengalu-alukan sebab supaya mereka dapat sebab ramai boleh meluahkan lontaran idea yang bernas. Dan kita nak kalau boleh lebih ramai generasi muda terlibat. Kerana mereka yang akan hidup pada zaman akan datang. Kita mungkin waktu itu dah tak ada. Saya rasa dengan pemimpin macam Dr. Ashraf dengan Encik Ibrahim ni, confirm generasi muda tu banyak peluang dia. Banyak, Masya-Allah. InsyaAllah baik. Saya berbesar hati bersama dengan 3 tetamu kita yang berkongsi pandangan, terutama dalam kita nak set the benchmark dan juga apa selepas ini hala tuju. KEB dan juga tidak mahu ianya sekadar syok sendiri seperti apa yang dinyatakan oleh Dr. Ashraf sendiri. Banyak ruang dan juga peluang
permasalahan. Ibrahim sudah menyatakan permasalahan itu mungkin sama, bersetuju permasalahan yang sama, tapi dari segi pendekatan itu juga perlu difikirkan apa bentuk penyelesaian dan juga pendekatan supaya ekonomi Bumiputera ini dapat terus dipacu dan juga ditingkatkan. Terima kasih sekali lagi Saudara Amin Aznizan, Pengarah Urusan Kumpulan SOCC Holdings Sdn Bhd, Datuk Dr. Ashraf Wajdi yang merupakan pengerusi MARA, serta Ibrahim Sani, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pilihan Raju. InsyaAllah Israwani juga akan membawakan siaran dan juga tumpuan sepanjang 29 Februari, 1 dan 2 Mac ini bersempena dengan Kongres Ekonomi Bumiputera. Sekian sahaja dalam 30 minggu untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum.